Siapa itu? Memandang pada aku. Hatiku terharu. Teringat kau selalu. Gelora dalam kalbu. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu yang diperkenalkan dari sejak azali lagi. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang perlu digunakan dalam urusan rasmi. Bahasa Melayu juga telah dipersetujui dan disepakati bersama oleh pemimpin dari pelbagai kaum di negara ini agar menjadi bahasa kebangsaan bagi Persekutuan Malaysia yang merdeka pada tahun 1957. Bahasa Melayu telah berkembang luas penggunaannya termasuk menjadi bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa rasmi di semua agensi kerajaan termasuklah di mahkamah. Bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan ini telah memupuk perpaduan kaum di negara Malaysia. Sekarang, mari kita lihat contoh situasi dilema warga negara bersidik berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Perkembangan teknologi dan maklumat yang pantas menjadikan dunia media baharu berubah seiring dengan perubahan kehidupan manusia. Perubahan ini bukan sahaja membawa kesan yang positif semata-mata, malah turut mempengaruhi sosial masyarakat, termasuklah cara mereka bertutur dan berkomunikasi. Ini Mior, seorang pelajar sekolah menengah. Sebagai seorang remaja, Mior mempunyai pelbagai aplikasi telefon pintar yang digunakannya untuk tujuan bersosial. Disebabkan itu, Mior sering terdedah dengan pelbagai postingan serta ciapan warga internet yang kadangkala banyak berlaku penyalahgunaan bahasa kebangsaan. Pada pandangan Mior, penyalahgunaan bahasa seperti bahasa rojak, bahasa kesat dan lain-lain merupakan perbuatan yang tidak menunjukkan ciri-ciri warga bersivik. Apakah langkah yang boleh diambil oleh Mior bagi mengelakkan dirinya daripada terjebak dengan gejala penyalahgunaan bahasa serta menyelesaikan masalah dilema ini? Langkah dalam menyelesaikan dilema. Tiga bahasa merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan dilema. Dengan menyertai aktiviti kebahasaan membolehkan kita untuk menggunakan bahasa kebangsaan yang betul secara lisan atau penulisan. Mio boleh menyertai aktiviti seperti pidato, pantun, pertandingan bahas, deklamasi sajak dan sebagainya. Dengan menyertai aktiviti kebahasan ini juga boleh menjadikan Mio seorang pelajar yang menciptakan bahasa Melayu sekaligus menyemai semangat cintakan bahasa kebangsaan. Langkah yang kedua ialah dengan mengikuti kempen kesedaran. Kempen kesedaran juga merupakan salah satu langkah untuk menyelesaikan dilema tersebut. Mior boleh mengikuti dan melibatkan diri dalam kempen kesedaran yang telah dianjurkan oleh mana-mana pihak. Dengan mengikuti kempen ini, Mior boleh menambah ilmu pengetahuan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Selain itu, melalui kempen kesedaran ini juga dapat memberi kesedaran kepada anggota masyarakat tentang pentingnya bahasa kebangsaan sebagai wahana perpaduan di negara kita. Pelbagai pameran yang akan diadakan di kempen ini seperti poster tentang bahasa kebangsaan, penerbitan dokumentasi, iklan dan sebagainya. Kesan apabila menyelesaikan dilema.
Memantapkan kemahiran berbahasa Melayu. Dapat menegur tentang cara penggunaan bahasa Melayu dengan betul daripada pelbagai aspek. Memberikan kesedaran untuk mencintai identiti bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Mengeratkan perpaduan kaum melalui aktiviti kebahasaan. Masyarakat berpeluang mengenali antara satu sama lain daripada pelbagai kaum dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Seluruh masyarakat dapat menyelahkan kemahiran berbahasa Melayu di dalam apa-apa aktiviti kebahasaan seperti pidato. Kesan tidak menyelesaikan dilema. Berlaku pencemaran bahasa. Terdapat pencampuran bahasa lain dalam penggunaan bahasa Melayu seperti bahasa Inggeris yang dikenali sebagai bahasa rojak. Identiti dan keindahan bahasa Melayu itu secara jelasnya akan hilang setelah dirojakkan dengan bahasa lain. Semangat patriotisme menjadi lemah. Berasa malu untuk menggunakan bahasa Melayu dan lebih mengutamakan bahasa Inggeris. Mengagung-agungkan bahasa lain seperti Inggeris, Korea, Sepanyol dan sebagainya daripada bahasa Melayu itu sendiri. Sekarang saya akan kongsikan beberapa kepentingan bahasa Melayu yang perlu anda ketahui. Pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu. Kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantara di Malaysia yang juga merupakan alat perhubungan antara kaum yang terdapat di negara ini. Dan yang ketiga, bahasa Melayu juga merupakan bahasa ilmu. Bahasa Melayu memiliki ciri-ciri bahasa yang sempurna dari segi intelektual, kepadatan, kelunturan, keberkesanan dan kepelbagaian. Kesimpulannya, kita seharusnya berasa bangga dan berani menjaga kehormatan bahasa kebangsaan kita dengan cara menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam apa juga urusan harian kita, biarpun urusan tersebut bersifat antarabangsa. Hal ini demikian kerana tanggungjawab mempertahankan kedaulatan bahasa kebangsaan terletak di bahu kita. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bulat air kerana pembentang, bulat masyarakat kerana muafakat. Melalui penggunaan bahasa kebangsaan, hubungan erat antara kaum di negara ini dapat dipupuk dengan jayanya.